Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Salihah binti Nuraini, nombor matrik 152243. Kumpulan kami terdiri daripada 9 orang ahli termasuk saya akan membentangkan topik mengenai bagaimana suhu mempengaruhi berbagai industri di dunia. Baiklah, untuk bahagian pengenalan, seperti yang kita tahu, suhu merujuk pada darjah kepanasan udara di sesuatu tempat atau kawasan pada suatu masa yang tertentu. Suhu juga merupakan salah satu unsur cuaca dan iklim. Antara faktor yang mempengaruhi suhu di sesuatu kawasan ialah bahang matahari, garis lintang, pengaruh lautan dan daratan serta banyak lagi. Secara umumnya, suhu sememangnya mempengaruhi pelbagai industri di dunia. Kepelbagaian industri di dunia ini dapat dikategorikan kepada 3, iaitu perindustrian berat, perindustrian ringan dan perindustrian perkhidmatan. Industri perkhidmatan pula tidak melibatkan pengeluaran barangan tetapi menyediakan perkhidmatan kepada pengguna. Contoh industri perkhidmatan seperti pelancongan, pengangkutan, perdagangan dan perniagaan serta banyak lagi. Untuk perbincangan yang lebih lanjut, saya serahkan kepada rakan pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Amira binti Syafi'i memegang nombor kad matrik 150455. Saya akan meneruskan pembentangan tentang bagaimanakah suhu mempengaruhi pelbagai industri di dunia. Baiklah, sememangnya suhu mempengaruhi pelbagai industri di dunia. Buktinya kita dapat lihat apabila suhu mempengaruhi aktiviti industri kecil dan sederhana IKS yang berkembang pesat pada hari ini. Misalnya, produk IKS seperti perusahaan batik sangat memerlukan suhu yang tinggi untuk proses penjemuran kain batik. Produk makanan seperti ikan kering, udang kering, belacan dan lain-lain juga dapat dijalankan ketika suhu tinggi, lazimnya ketika cuaca panas dan terik. Suhu yang rendah akan mengganggu proses pengeringan produk IKS ini dan seterusnya akan menjejaskan hasil pengeluaran produk IKS. Kesannya, pendapatan penduduk akan terjejas dan ini akan mengurangkan kuasa beli penduduk. Sekian, itu sahaja dari saya. Seterusnya, saya serahkan pembentangan ini kepada pembentang seterusnya. Terima kasih. Terima kasih kepada pembentang. Nama saya Nak Anita binti Mamat akan meneruskan pembentangan yang seterusnya, iaitu industri pemprosesan. Antara industri pemprosesan ialah aktiviti pembalakan. Bagaimana suhu mempengaruhi aktiviti pembalakan? Yang pertama ialah di kawasan tropika lembap seperti Malaysia yang menerima hujan lebat dan min suhu tahunan sekitar 27 darjah Celsius serta bahangan matahari tinggi menggalakkan pertumbuhan pokok dalam hutan hujan tropika seperti cengal, meranti dan sebagainya. Selain itu, pada musim hujan, pembalakan terpaksa dihentikan kerana persikitaran yang licin dan berbahaya. Manakala kawasan iklim sederhana sejuk seperti Kanada, aktiviti pembalakan dijalankan secara meluas kerana getah balak membeku dan lapisan salji yang licin digunakan sebagai jalan pengangkutan kekilan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Saya akan serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari pembentang. Pada bahagian ini saya akan menerangkan mengenai pengaruh suhu terhadap perniagaan. Pertanian terutamanya mengalami kemerosotan akibat suhu yang tinggi. Sebagai contoh, hasil jualan tanaman jangka pendek yang mempunyai akar cetek seperti sayur-sayuran, jagung, padi dan kacang terjejas. Impaknya, kualiti tanaman adalah rendah dan tidak sesuai untuk dipasarkan. Seterusnya, perniagaan ekspor ikan rakyat seperti kembung dan selayan juga terjejas. Tangkapan miring juga terkesan. Berikutan berlakunya perubahan habitat ikan pelagik yang mengakibatkan ikan berhijrah keluar sekaligus menjejaskan hasil tangkapan. Seterusnya, suhu yang sejuk mengakibatkan peningkatan dalam perusahaan inap desa atau homestay terutamanya di kawasan tanah tinggi. Sebagai contoh, inap desa di kawasan Cameron Highland dilihat berkembang maju dengan bilangan pelancong seramai 79,000 pada bulan Mei. Selanjutnya, perusahaan ladang teh dan buah-buahan seperti stroberi juga meluas dan dapat dipasarkan secara domestik ataupun antarabangsa. Sekian sahaja daripada saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih. Saya Nur Farhani Izzati binti Rosli dengan nombor matrik 145475 akan meneruskan pembentangan bagi industri pengangkutan. Peningkatan suhu akan menyebabkan banyak wap air akan dibawa naik ke atas lalu membentuk awan yang akan menurunkan hujan seperti awan cumulonimbus. Ia akan menghasilkan banjir besar yang akan menjejaskan jalan penghubungan darat. Contohnya, banjir besar yang disebabkan oleh hujan lebat telah melanda Zhengzhou wilayah Henan di China pada 22 Julai 2021 yang menyebabkan jalan raya tenggelam. Suhu yang rendah menyebabkan salji meliputi jalan raya, landasan kereta api atau pesawat. Ia menyebabkan permukaan menjadi licin dan menjejaskan daya geseran kenderaan yang mencengkam.
Contohnya, salji turun dengan lebat di Sepanyol menyebabkan ribuan pemandu terperangkap di dalam kereta dan lapangan terbang ditutup pada 9 Januari 2021 yang lalu. Pembentangan akan diteruskan oleh saudari yang seterusnya. Terima kasih kepada pembentang sebentar tadi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Prof dan rakan-rakan. Saya, Anis Farah Adila binti Asmara, nombor metrik 152296, akan menyambung pembentangan seterusnya bagi menerangkan bagaimana suhu mempengaruhi industri perdagangan. Suhu sederhana seperti di kawasan Asia Tenggara yang beriklim tropika, contohnya negara kita, merupakan pengeksport utama dunia bagi hasil tanaman getah, kelapa sawit, koko dan tebu. Hasil tanaman ini akan dieksport ke negara yang bersuhu rendah, contohnya negara Eropah, Amerika Utara, China dan Jepun. Hal ini terjadi disebabkan oleh jenis tanaman ini tidak sesuai ditanam di kawasan yang bersuhu rendah. Manakala bagi negara yang bersuhu rendah pula, mereka akan mengeksport hasil tenusu, gandum dan barley ke pasaran Asia Tenggara. Disebabkan terdapat perbezaan suhu dunia ini, maka wujudlah permintaan bahan mentah dan tanaman dari negara pengimport. Itu sahaja daripada saya akan menyerahkan pembentangan kepada rakan saya yang seterusnya. Baiklah, terima kasih kepada rakan pembentang sebentar tadi. Tanpa membuang masa, saya Muhammad Hafiz bin Syukri dengan nombor metrik 146679 akan menyambung pembentangan kumpulan kami dengan membentangkan bagaimana suhu mampu mempengaruhi industri pelancongan. Baiklah, bagi kawasan-kawasan yang berada dalam iklim khatulistiwa seperti Malaysia, Thailand, Indonesia dan lain-lain yang mempunyai suhu yang panas dan lembap merupakan satu kelebihan yang besar bagi menarik pelancong asing. Hal ini dikatakan demikian kerana suhu ini sangat sesuai untuk menjalankan aktiviti pelancongan yang sangat menarik. Antara aktiviti-aktiviti pelancongan yang menarik yang boleh dilakukan di kawasan seperti ini adalah seperti berjemur dan mandi-manda di tepi pantai. Selain itu, keadaan tempat yang mempunyai suhu yang panas dan lembap ini juga mampu menggalakkan pertumbuhan hutan hujan tropika yang akan membawa kepada pertumbuhan pelbagai flora dan fauna yang secara tidak langsung akan menarik minat pelancong luar. Di samping itu, kawasan yang mempunyai suhu yang sejuk juga tidak kurang hebatnya dalam menarik kehadiran pelancong. Kawasan yang bersuhu sejuk mampu menyediakan pelbagai aktiviti menarik seperti bermain ski dan papan salji serta menjanjikan pemandangan yang menarik kepada pelancong luar. Sebagai contoh, kita dapat lihat pada musim sejuk, negara-negara yang mengalami 4 musim sering menjadi tarikan kepada pelancong luar. Terima kasih kepada rakan pembentang. Saya Nur Syafiqah binti Muhammad Syukri bernombor metrik 151754 akan menyambung pembentangan yang seterusnya, iaitu berkenaan dengan suhu mempengaruhi industri pembinaan di dunia. Seperti mana yang terdapat di dalam slide, suhu yang tinggi membantu proses pembinaan kerana mempunyai cuaca yang panas dan bahangan haba yang mencukupi. Seperti di Malaysia, memudahkan proses penyiminan atau pembinaan konkrit bangunan cepat kering. Suhu sebegini mampu melancarkan proses pembangunan dan siap dalam tempoh masa yang singkat. Manakala bagi suhu yang rendah seperti di Kanada dan sebagainya tidak sesuai untuk pembangunan berasaskan siming kerana tempoh masa untuk siming kering adalah lama. Maka kebanyakan pembangunan rumah berasaskan bahan binaan seperti kayu dan sebagainya, seperti yang terdapat di dalam gambar rumah kayu di Kanada. Manakala suhu rendah yang ekstrim seperti di kawasan kutub, bahan binaan lebih kepada blok-blok ais beku untuk bina rumah iglu kerana bahangan suria yang tidak mencukupi. Itu sahaja daripada saya serahkan kepada rakan pembentang yang lain. Baiklah, terima kasih kepada rakan pembentang. Seterusnya saya akan meneruskan dengan kesimpulan. Sektor satu industri di dunia banyak dipengaruhi oleh suhu. Suhu yang berbeza memainkan peranan terhadap sektor industri yang tertentu. Tidak semua industri yang sesuai dijalankan oleh suhu yang berbeza. Ada sektor yang telah terjejas akibat perubahan suhu dan terpaksa menangguhkan pengeluaran dan perkhidmatannya. Oleh itu, keadaan suhu yang panas dan sejuk telah memberikan kesan positif dan negatif terhadap sektor-sektor ini. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.